Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. So hari ini kita bersama dengan satu tetamu jemputan kita yang baru-baru ni dilantik sebagai seorang ahli lembaga pengarah Sarawak Digital Economy Corporation, dan juga kita bersama dengan Encik Abdul Qayyum Alidin, General Manager serba Dynamic IT Solution, dan saya boleh jadi macam-macam lah. Jadi host pun boleh. Okey. So ini kita bersama dengan Datuk IR Janang, anak bungsu, dilahirkan di Bintangor, Sarawak. Sekarang berumur 47 tahun lah, Datuk. Ya, masih betul. muda lagi. belum 5 series. So hari ini kita akan membincangkan beberapa topik sembang santai bersama Encik Qayyum dan Datuk, berkaitan dengan belia, berkaitan dengan internet luar bandar, ekonomi, dan apa-apa jenis perbincangan, maybe dalam masa 40 minit. Datuk boleh? 30 minit lah. 30 minit. Datuk discuss sikit. Okey. So, okey, Datuk boleh perkenalkan lagi diri Datuk dengan kita punya penonton. Ya, terima kasih Saudara Afiq dan Cik Qayyum. Saya tu bukan kena jemput sebenarnya. bukan tetamu jemputan. Tapi saya menjemput diri saya sini sebab saya terpanggil lah untuk melihat facilities yang ada dekat di village. Di Virtual Park. The Virtual Park, Digital Virtual Park. Dan saya sangat impress dengan apa yang saya tengok. Jadi petang ini terima kasihlah untuk beri peluang untuk kita ada bersama-sama dengan di sini berbual santai. Seperti mana yang Saudara Afiq kata, saya baru dilantik sebagai salah seorang lembaga pengarah SDEC, di mana saya melihat inilah yang kita mau terapkan kepada generasi baru pada hari ini. Dan saya seorang jurutera, dan juga saya pun sedang memangku jawatan sebagai pengerusi Institute Engineers Malaysia Sarawak Branch. Dan tanggungjawab saya juga untuk melihat teknologi yang kita ada pada hari ini dikembangkan ataupun diadaptasikan dengan kemajuan bidang kejuruteraan yang kita sedang giat jalankan di negeri Sarawak terutamanya. Topik hari ini saya ingat sangat sinonim lah dengan apa yang saya buat, dan I am very comfortable with this, dan we'll talk more later. And a little bit about my background. Saya asal dari Bintangor, Sarawak, dan kemudian saya melanjutkan pelajaran di Semenanjung, di Selangor, tingkatan 1 dan tingkatan 3 saya di Selangor, dan tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya, mengambil jurusan kejuruteraan elektrik. Nah, sekarang saya menjadi konsultan lah, pengarah urusan konsorsium bumi. Kalau nampak baju saya ni ada logo konsorsium bumi. Hari ini hari korporat kami lah. Jadi terima kasih sekali lagi, dan kita boleh berbual santai dan melihat akan bagaimana kita boleh bekerja sama untuk membangunkan belia dan juga digital ekonomi yang selalu Ketua Menteri kita sebutkan. Terima kasih. Okey, itu sedikit sebanyak Datuk Janang memperkenalkan dirinya. Tapi kalau kita lihat dalam industri, maybe industri consultancy, building design apa semua, nama Datuk Janang ni bukan asing lagi lah di negeri Sarawak. So okey, Qayyum boleh share sikit apa soalan yang mau ditanya dengan Datuk Janang tu berkaitan dengan belia tu. Menarik sekali kita ada personality kita itu hari ini, Datuk Janang Bungsu, yang saya tahu beberapa banyak anugerah yang pernah dapat. Anugerah Ketua Menteri, anugerah apa lagi kita nak ada banyak dapat. Yang baru-baru tu apa? Anugerah Perdana Menteri kan? Bukan. National National Lifetime Achievement Award bersama-sama dengan Datuk
Engineer Abang Datuk Karim. Datuk Ya. Karim Sebadinamik. Ya, saudara ni. Jadi kita memang berasa amat berbesar hati dan terutama ingin saya berterima kasih kerana sudi hadir datang ke di Virtual Park Studio X Kota Semarahan. Jadi yalah, ada banyak persoalan Datuk. Macam ni Datuk melihat ataupun macam ni Datuk boleh berada dalam industri pengalaman Datuk. Maksudnya Sarawak bukan mudah untuk kita maksudnya memastikan pembangunan di seluruh Sarawak. Tetapi dengan adanya teknologi rasanya banyak benda boleh dipolah. Dan Datuk rasanya antara orang yang di sebalik tabir yang banyak membantu memberi buah fikiran macam ni cara untuk membangun terutamanya di luar bandar. Mungkin Datuk boleh kongsi sikit sebanyak apa yang Datuk dapat tangga potensi dalam belia dan potensi untuk dibangunkan luar bandar tu. Apa yang boleh dilakukan Datuk? Mungkin boleh Datuk kongsikanlah. Ya. Dulu kita cuma berkisar tentang pekerjaan-pekerjaan tradisional. Maksudnya kalau dulu saya asal dari Rumah Panjang, memang tinggal di Rumah Panjang. Perkataan jurutera itu ataupun engineer itu tidak pernah saya dengar. Tapi hari ini dengan adanya teknologi yang kita ada, jadi kita sudah keluar daripada kongkongan tradisional ataupun konvensional dalam kita mencari rezeki. Jadi maksud dia, teknologi ini telah membuka ruang bagi setiap kita untuk mengambil peluang dalam sektor apapun ekonomi yang kita boleh ceburi. Maksudnya kalau kita berada di luar bandar, provided munnya ada kemudahan infrastrukturnya sudah sedia ada, memang kita tidak ada alasan untuk tidak dapat mencari rezeki lah. Terutamanya belia tu. Ya, terutamanya belia. Jadi hari ini belia kita terbuka dengan teknologi yang sebegini ini. Jadi pertumbuhan teknologi digital ini telah membuka banyak tembok ataupun merobohkan banyak tembok penghalang untuk kita. Jurang luar bandar Ya, dan bandar. jurang luar bandar dan bandar. Jadi bila saya melihat ini, orang belia itu kalau dia pandai baca, pandai menulis dan pandai mencari ilmu, sekarang dia sudah ada di tapak tangan sudah. Jadi katalah, dia berminat untuk buat sesuatu, dia boleh pasarkan dia punya produk itu. Baru-baru ini saya tengok, saya lihat di bandar ini orang masyarakat di bandar ini yang lama tidak merasakan katalah masakan luar bandar, masakan kampung. Okay. Jadi orang kampung dia boleh fikir. Satu contoh lah, saya ada satu orang tu dia kata dia tengok orang buat panso. Makanan dalam buluh. Ayam panso. Ayam panso, ikan panso, nyaman. Tapi bila dia fikir, macam mana orang bandar itu, dia tak pandai panso. Tapi dia kata, kalau saya boleh buat dia punya ingredient, ajar dia bagaimana buat ingredient itu, dipaketkan, kemudian dia pasarkan. Sekarang kita ada panso itu, boleh buat di mana-mana. So ini satu contoh lah. Jadi untuk belia yang ada di luar bandar ataupun juga yang di bandar ini, kita harus ada usaha untuk merapatkan jurang ini. Yang kurang sedikit ilmu, orang cakap tanya apalah dengan Google akan beritahu. But actually ialah it's not Google, but then Google information tu boleh dipercayai sebenarnya. Tapi tak boleh percayalah sepenuhnya, kita perlu ada buat kajian. Jadi kalau kita lihat ini pada zaman masa-masa yang akan datang, teknologi ini akan banyak membantu para belia, dan bukan saja membantu dari segi sektor ekonomi, membantu juga dari segi menambahkan pengetahuan. Kalau dulu saya tidak dapat melanjutkan pelajaran
ke peringkat diploma ataupun peringkat degree, ijazah ataupun sarjana PhD. Kita sekarang duduk dekat kampung, mungkin ada di antara PhD holder yang berada di kampung hari ini. Kalau kita ingin belajar lah, sebab sekarang tu dunia tidak ada sempadan. Betul. Jadi kita mau cari ilmu pun boleh ada di mana sajalah. Mungkin ada pengalaman daripada kita kenal pasti melalui banyak program saudara Rafiq yang kita ada bakat daripada luar bandar. Yang contohnya antaranya daripada Kapit. Mungkin saya kongsikan sikit Datuk. So seperti kita sedia maklum, di Sarawak terdapat dalam lingkungan 1.2 juta orang belia. 1.2 juta orang belia. Dan berdasarkan kajian yang telah kita lakukan melalui Sarawak Esport Association, 2/3 daripada 1.2 juta belia adalah penggiat sukan elektronik. Penggiat, peminat, pemain sukan elektronik. 2/3. 2/3 maksudnya dalam 900,000 orang. Okey, jadi bila kita melakukan tournament ataupun program e-sport, selalunya memang sambutannya sangat hangat. Dan baru-baru ni kita ada melakukan satu tournament Pro Evolution Soccer di mana kita buka kepada seluruh belia di negeri Sarawak, dan pemenangnya adalah seorang belia berumur 19 tahun daripada Kapit. Wow. Jadi seperti kita tahu di Kapit cabaran untuk mendapatkan internet adalah salah satu cabaran yang amat kritikal lah. Tetapi tengok bakat belia di luar bandar tu bukan main-main je. Walaupun ada cabaran internet, cabaran dari segi logistik untuk pergi ke bandar dan sebagainya, tetapi masih boleh untuk membuktikan belia luar bandar sebenarnya mempunyai talent yang sama level dengan belia. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Jadi memang this is just borderless. Dan ini bukan cabaran untuk anak muda saja. Saya ingat orang-orang yang dewasa seperti saya ini pun, saya terpaksa berlari dalam teknologi. Saya harus upgradekan dan update diri saya. Macam saya ni
Dulu zaman saya pakai komputer 486, sekarang saya tidak boleh lagi guna itu. Yeah. Okay. So the way we look at how to solve problem ataupun mencari solution is no longer a conventional way. And this will be applicable. This will affect the whole thing dalam kehidupan kita sehari-harian ini. Socio-ekonomik, even pertanian sekarang pun kita perlukan teknologi ini. Pertanian, apapun yang kita ceburi, kita harus gunakan ini. Pertanian, even sport. Yes. Tidak pernah kita terfikir satu hari nanti main bola sepak untuk menentukan gol kita terpaksa gunakan VAR. Yeah. Saya tak suka sangatlah sebab selalu ini VAR ini tidak sokong Liverpool lah ini VAR. But that's how it works now. Yes. Technology has become part of parcel of In everyday our life. daily life lah. Betul. Makan pun kena pakai teknologi. Kita dulu makan kalau lapar tengah malam. Sekarang tak boleh lah put panda. Sekarang dulu lapar tengah malam makan Maggi mee lah. Quite sensitive, you know Maggi mee story. But now you don't have to cook also. You just press put panda. I want to eat Maggi mee. Yeah. Apa pun. So nak makan pun teknologi. Yes. So everything has to, and then I must say all of us have to upgrade ourselves. Yeah. This is the revolution of the technology. Yeah. From last time we cook our own Maggi, now we can just click and get the Maggi. Yeah. Someone send the Maggi to our house. Yeah. So dari sialah kita tengah Datuk dulu dari saya menyentuh dalam sudut bidang sukan elektronik lah. Sekarang sukan pun ada elektroniknya. Bermain golf pun ada juga. Dia punya golf simulator. Yes. Bermain motorsport pun ada racing simulator. Bermain badminton pun ada simulator. Jadi kita tak dapat ketinggalan dengan peredaran teknologi semasa dan kita perlu adapt ourselves into this new kind of technology. Dan dari sialah kita nangga inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh SDEC dalam memberi maklumat, memberi knowledge kepada belia khususnya tentang apa teknologi yang boleh dipelajari. That's why macam sebab Digital X ada collaboration with SDEC. Kita buat workshop. Kita baru-baru tu ada buat e-sport workshop, ada buat e-commerce workshop. Jadi dari situ kita dengar Datuk, belia haruslah mengambil kesempatan tu. Tetapi ada belia yang ketinggalan sebab tak saya ada internet nak langgar live semua tu. Ya, so maybe Datuk boleh ceritakan sikit sebanyak inisiatif yang akan diambil pada masa hadapan untuk kita memastikan di kawasan luar bandar yang ada internet. Boleh share sikit Datuk? Daripada program, kita ada 2 program yang ada di negeri Sarawak. Pertama kita ada Smart SMA yang akan membina dalam 600 tower, dan kemudian kita ada jendela program daripada MCMC juga 600 lebih tower, dan ini akan diteruskan. Pembinaannya sedang dalam proses pembinaan. Dan kalau semua ini telah siap, nanti kita akan di negeri Sarawak ini, the populated area, maksudnya tempat yang ada penduduk, by 2024, 2024, 3 tahun daripada sekarang, kita dapat cover ataupun liputan capaian internet akan mencapai 92%. Kalau semua ini dah siap. Tapi ini memakan masa dan juga memakan belanja yang sangat-sangat besar. Jadi hari ini kita kesuntukan kedua-dua ini. Kita kesuntukan masa. We need internet now. Yes, betul. Or else they will, the next 3 years things will change very fast. Yes. Kalau mereka tidak ada capaian internet hari ini, jadi sangat susah untuk mereka bersaing dengan orang-orang yang lain yang ada capaian internet. Jadi kita cari solution ataupun cara lain bagaimana nak cepat. Yang paling cepat mungkin, we talking about microwave at one time. And now I think
probably Starlight will be better. Yeah, because to have Starlight, you just launch the Starlight, that's it. Yeah. You already get connected. Probably we're looking at that, and there are few stages of Starlight. We're looking at low altitude, we are still exploring it lah under SDEC, and hopefully by then, in this process of building the tower and all that, memang kita punya visi itu, mandat yang telah diberikan oleh Ketua Menteri kita semasa dia melancarkan digital economy, supaya connectivity ini ataupun capaian internet ini dapat disediakan untuk semua orang. Betul. Dan ini membolehkan kita mencapai negeri maju 2030. Jadi at the same time, we will put all effort towards connecting people, probably supplement it with Starlight, with towers, fiber optic is going on, and we are migrating into 4G, probably to the whole Sarawak, but in 5 years time, and we hope to get 5G to be deployed very soon. Right? Jadi ini lebih mempercepatkanlah industri kita, sebab we are looking at in IR 4.0, we need 5G to be employed dalam proses industri and all that. Betul. Lagi-lagi masa Kenneth Talk, kita lihat student memerlukan capaian internet yang kuat untuk menjalankan PDPR di rumah, dan guru-guru pun memerlukan internet, guru di luar bandar. Jadi ini salah satu yang dikongsikan oleh Datuk Janang tadi tentang inisiatif yang akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui agensi seperti SMA dan SDEC dalam memperluaskan capaian internet di seluruh negeri Sarawak pada tahun 2024. Betul lah, Datuk? That's our target. Jadi Kayum, maybe ada sedikit perkongsian, satu last point sebelum kita tamatkan Sembang Santai. Maybe next week kita ada lagi semua. Boleh. So okay, Kayum. Saya agak kagum lah dengan apa yang negeri Sarawak, visi yang Amat Ketua Menteri Abang Johari kita, dan cara rancangan strategi untuk kita menghubungkan luar bandar. Dan Datuk Janang sendiri berkongsi bagaimana misi dan visi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk menghubungkan dan agensi seperti SDEC dengan kerjasama contoh Sebuah Dinamik ataupun persatuan-persatuan macam e-sport boleh memainkan peranan. Sebab penting bila difahamkan, macam satu hari dulu mungkin tak ada kemudahan macam internet, tapi kita boleh ada orang Sarawak kita yang berjaya, contohnya macam Datuk Karim, Datuk Janang sendiri, antara personality contoh. Dan agak kagum, walaupun dulu ada teknologi, tapi apakah lagi bila ada kemudahan seperti yang dirancang dan yang ingin dibangunkan untuk negeri Sarawak, boleh dibekalkan sampai ke luar bandar. Jadi berterima kasih untuk kehadiran Datuk, dan perkongsian hari ini saya memang agak kagum, dan mungkin kita boleh adakan banyak lagi inisiatif, terutamanya untuk menghubungkan dan memberi peluang kepada belia luar bandar. Setuju, Rick? Boleh Datuk? Boleh. Boleh. Kita akan bincang dengan lebih lanjut bersama dengan Datuk Janang. Apa planning boleh kita buatlah kerjasama, Datuk? Jadi insyaAllah kepada para penonton, di masa akan datang ada program-program collaboration bersama dengan tim daripada Datuk Janang dan rakan-rakannya. And Datuk, last few word untuk beri inspirasi kepada anak muda yang menonton tentang macam mana nak jadi orang berjaya seperti Datuk. Saya teringat dah bila saya berpidato di sekolah dulu. Masa tingkatan 5. Masa itu saya tak pandai cakap bahasa Inggeris pun. Tapi saya katakan ini, to know the world. To know how to speak English is to know the world. Dan orang cakap, budak ni tak pandai cakap English, patah hapuk pun. Kenapa cakap depan orang ramai cakap macam tu? Apa yang saya cakap hari itu adalah, apa yang kita tak tahu itu
bukan menjadi alasan untuk kita tidak boleh maju. Apa yang kita tak tahu tu, kita harus buat cari dia sampai tahu supaya kita boleh maju. Jadi there's nothing that you cannot do. I don't like when I ask my staff, can you do this? Bos, sorry, saya tak tahu. Jawapan tak tahu tu, saya cakap dengan mereka. Anak saya baru mula bercakap pun, saya, okey lah, kalau saya suruh anak saya, anak saya yang paling bongsu tu, Ian, umur 11 tahun, boleh buat design electrical ke? Jawapan dia pun sama, tak tahu. Dan kalau saya beritahu engineer saya yang graduate daripada universiti, boleh tolong buat design electrical ke? Kalau dia bagi jawapan, tak tahu, saya tak pernah buat. Sama jawapan dengan anak saya yang baru umur 11 tahun. Kan? Jadi saya cakap, kalau kita tak tahu, cari sampai tahu. Dan hari ini, tidak ada alasan untuk kita tak tahu. Betul. Cuma, kita nak ke tak nak je. So, untuk kita berjaya, jangan cepat kata tak tahu. Kita harus tahu dan kita harus maju. Okey, so tiada alasan untuk cakap tidak tahu. Dengan lagi dunia digital, apa-apa kita boleh check, kita boleh surf the internet to get more information and knowledge. Yes. Okey, jadi maybe kita ada masa lagi kelas Datuk untuk sembang santai macam tu. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk kerana Alright, datang. thank you. Kita. So, okey, itu saja kita punya program sembang santai kita yang sangat santai. And okay, kita maybe jumpa lagi di masa akan datang. Alright, terima kasih. Terima kasih. Thank you for watching. Okay, Dok. Okay.